Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada kesemua sahabat Noah Story Mori. Terima kasih kerana sudi lagi hadir ke dalam channel ini. Kali ini kita akan berbicara kisah tentang keutuhan iman sahabat Rasulullah. Habib antara teman Rasulullah SAW di syurga. Rasulullah mendoakan agar Allah SWT merahmati pengorbanan Habib dan keluarga yang memperjuangkan Islam. Ketika Habib dijadikan utusan untuk menyampaikan surat peringatan kepada Musailamah yang mengaku sebagai Nabi, beliau telah ditangkap dan dipotong anggota badan kerana tidak mengakui Musailamah sebagai Nabi. Ya Allah, jadikanlah mereka semua teman-temanku di dalam syurga. Inilah antara doa Rasulullah SAW untuk keluarga Habib bin Zaid. Baginda SAW juga pernah mendoakan semoga Allah memberkati kalian dan merahmati seluruh ahli keluarga kalian. Dalam sebuah rumah yang bersemi keimanan, membesarnya Habib, wajah ahli keluarganya terpancar dengan cahaya kesabaran, ketabahan dan semangat pengorbanan yang tinggi. Ayahnya bernama Zaid bin Asim, seorang tokoh kaum muslimin di kota Yathrib, dan beliau adalah seorang daripada 70 orang yang menyertai perjanjian Aqabah. Bersaksi di hadapan Rasulullah SAW dan memegang erat tangan baginda, beliau berjanji untuk mempertahankan Rasulullah SAW dan menyanjung tinggi agama yang dibawa oleh baginda. Perjanjian ini juga disertai oleh Habib pada saat usianya yang masih kecil. Pertahankan Rasulullah. Ibu Habib adalah Ummu Umarah Nasibah Al-Maziniyah. Beliau adalah wanita pertama yang membawa senjata berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara Habib pula ialah Abdullah, insan yang sanggup mengorbankan nyawanya mempertahankan Rasulullah SAW dengan menjadikan dadanya sebagai benteng agar tidak ada panah dan tombak yang boleh menyentuh tubuh baginda. Ketika hayatnya, Habib tidak menyertai peperangan Badar dan Uhud kerana masih kecil. Selepas perang Uhud, beliau menyertai peperangan demi peperangan bersama Rasulullah SAW. Beliau menunjukkan semangat pengorbanan dan perjuangan yang sangat hebat demi mempertahankan Islam. Peperangan demi peperangan yang disertai oleh Habib tidak lain sebagai salah satu persediaan buat beliau bagi menghadapi ujian yang sangat hebat dalam hidupnya. Pada tahun ke-9 Hijrah, Islam semakin teguh kedudukannya sehinggalah ramai dalam kalangan bangsa Arab mula memeluk Islam beramai-ramai. Mereka datang bertemu Rasulullah SAW dan menyatakan keislaman mereka kepada baginda. Antara kabilah besar yang datang bertemu dengan Rasulullah SAW ialah kumpulan daripada Bani Hanifah. Kumpulan itu datang dan telah menambat haiwan tunggangan dan haiwan ternakan mereka juga telah mereka tinggalkan kepada seorang lelaki, Musailamah bin Habib Al-Hanafi. Baginda Nabi SAW telah memuliakan kumpulan itu sehinggakan baginda memberikan hadiah kepada setiap seorang daripada mereka. Baginda turut menitipkan hadiah buat saudara mereka, Musailamah, yang ditinggalkan untuk menjaga haiwan tunggangan dan ternakan. Selepas kumpulan itu beredar dan belum sempat tiba di Najd, lokasi tempat tinggal mereka, Musailamah telah murtad dan mengaku bahawa beliau adalah Nabi yang telah diutuskan oleh Allah untuk kaumnya, iaitu Bani Hanifah. Maka kaumnya mula menyokong dan memotivasikan semangat itu kepada Musailamah. Akhirnya, ramai daripada Bani Hanifah itu murtad dan dikatakan sehingga melebihi 50,000 orang. Ketika sokongan kepada Musailamah bertambah kuat, beliau telah mengutuskan surat kepada Rasulullah SAW yang tertulis, daripada Musailamah, utusan Allah kepada Muhammad, utusan Allah, salam sejahtera kepadamu. Sesungguhnya aku berkongsi bersamamu perintah daripada Allah, dan sesungguhnya bagi kami separuh bumi dan bagi Quraisy separuh bumi. Namun Quraisy adalah kaum yang melampau dan tamak. Surat peringatan Rasulullah SAW kepada Musailamah. Saat surat itu tiba kepada Rasulullah SAW dan baginda membacanya, lantas baginda membalas surat tersebut dengan menulis,
Dengan nama Allah, daripada Muhammad Rasul Allah kepada Musailamah seorang pendusta. Salam sejahtera ke atas orang yang mahu mengikut hidayah Allah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah dan Allah mewariskannya kepada sesiapa sahaja dalam kalangan hamba-Nya yang Dia kehendaki. Kesudahan yang baik itu hanyalah kepada orang yang bertakwa. Tatkala surat balas itu tiba kepada Musailamah, maka bertambahlah kebencian dan dendam beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kebencian Musailamah memuncak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasakan perlu untuk menghantar peringatan kedua kepadanya. Lalu baginda menulis surat dan mengutus surat itu bersama dengan utusan baginda, iaitu Habib. Habib pada ketika itu adalah seorang anak muda yang dikatakan sekitar usia 18 tahun. Ketika surat kedua sampai kepada Musailamah melalui utusan baginda, maka bertambahlah kemarahan Musailamah sehingga beliau mengarahkan Habib ditangkap dan diikat untuk dibicarakan. Keesokan harinya, Habib diseret dalam keadaan kaki dan tangannya terikat dan dibawa ke tengah khalayak pengikut Musailamah untuk dibicarakan. Wajahnya tampak tenang. Saat Musailamah bertanya kepada Habib, adakah beliau mengakui bahawa Muhammad itu utusan Allah? Dan Habib mengatakan ya. Dan apabila Musailamah mengatakan, adakah aku juga utusan Allah? Lantas dengan sinis Habib menjawab, telinga aku pekak sehingga kan tidak mendengar apa yang engkau katakan. Iman Habib utuh. Maka kemarahan Musailamah bertambah dan diarahkan pengawal yang menjaga untuk memotong anggota badan Habib. Lalu dipotong pergelangan tangannya, lantas jatuh ke bumi. Lalu ditanya perkara yang sama dan beliau menjawab perkara yang sama. Lalu dipotong pula pergelangan tangannya yang sebelah lagi. Pertanyaan itu berulang dan setiap kali itu jugalah jawapan Habib tetap sama. Maka setiap kali Habib menjawab, maka dipotong anggota badannya sehingga dikatakan dipotong kedua-dua belah tangannya sehingga ke paras bahu. Selepas itu dipotong juga kakinya sehingga ke paras lutut dan akhirnya Habib menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan tidak ada satu pun daripada belahan pedang yang mampu memisahkan dirinya daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah benarnya tahap keimanan sahabat yang benar-benar mengakui bahawa Allah adalah Tuhannya Esa dan Muhammad itu pesuruhnya. Wallahu a'lam.